Siri Innovate Sarawak ini dibawakan khas oleh Tegas Digital Innovation Hub. Topik yang akan kami bincangkan pada hari itu adalah pendaftaran perniagaan dan syarikat baru. Hai, nama kami Nur Fazilatul Ain dan kami merupakan pengurus di Kuzaf. Kuzaf merupakan sebuah syarikat yang dikendalikan oleh WA Management Services Yang Berhad. Pejabat kami orang terletak di Setia Raja Commercial Center di Setutong Kuching. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Kuzaf adalah: pertama, perkhidmatan setiausaha syarikat; kedua, pendaftaran perniagaan dan syarikat; ketiga, perkhidmatan perakaunan; keempat, khidmat nasihat perniagaan dan khidmat nasihat audit dan percukaian. Di Malaysia, terdapat 4 jenis perniagaan yang para usahawan atau bakal usahawan perlu tahu bersesuaian dengan jenis perniagaan yang hendak dijalankan. Yang pertama, perniagaan jenis milikan tunggal; kedua adalah perniagaan jenis perkongsian; ketiga, syarikat yang berhad; dan keempat adalah syarikat berhad. Untuk memulakan sesuatu perniagaan, anda boleh mempertimbangkan mendaftar perniagaan atau syarikat seperti milikan tunggal, perkongsian dan sendirian berhad. Jom kami cerita sedikit perbezaan jenis perniagaan yang popular di kalangan usahawan atau bakal usahawan di luar sana. Perniagaan atau biasa dikenali sebagai enterprise mempunyai 2 jenis. Yang pertama adalah milikan tunggal ataupun biasa orang unggah sole proprietor. Yang kedua adalah perkongsian ataupun partnership. Ramai yang selalu keliru yang enterprise itu didaftarkan di SSM seperti di Semenanjung, Malaysia. Namun, di Sarawak tu, enterprise boleh didaftarkan di Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk kawasan bandar. Bagi daerah kecil, kita boleh daftar di pejabat daerah. Proses pendaftaran enterprise mengambil masa sekurang-kurangnya 10 hingga 14 hari masa bekerja. Enterprise milikan tunggal hanya terdiri daripada seorang pemilik sahaja, manakala enterprise perkongsian terdiri daripada lebih daripada seorang pemilik. Maksudnya 2 orang ke atas. Jadi, nak buka enterprise, kita orang perlu modal bayar. Tetapi modal kita orang dikira sebagai modal terkumpul sahaja. Selainnya, enterprise perlu melantik setiap usaha syarikat. Bagi cukai perniagaan pula, cukai perniagaan dikira sama dengan cukai pendapatan pemilik atau rakan kongsi. Kemudian, liability adalah tidak terhad. Maksudnya, aset peribadi pemilik atau rakan kongsi boleh terjejas sekiranya perniagaan kita orang diisytihar bankrupt. Selalunya, banyak usahawan prefer untuk buka enterprise sebab jenis pendaftaran tu adalah yang paling murah, mudah dan senang untuk memulakan perniagaan. Selainnya, ia sesuai untuk perniagaan mikro dan kecil. Contoh, kedai runci, tukang pai dan kedai craft. Bagi syarikat sendirian berhad pula, ia adalah satu perbadanan yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016. Pendaftaran tu boleh dilakukan di SSM atau boleh berhubung dengan setiausaha syarikat untuk membantu pendaftaran tersebut. Proses pendaftaran selalunya akan mengambil masa dalam 5 hingga 7 hari masa bekerja. Kini tu, untuk menubuhkan sebuah syarikat sendirian berhad, kita hanya memerlukan seorang lembaga pengarah dan pemegang saham syarikat. Modal berbayar yang diperlukan untuk pendaftaran itu adalah serendah RM1 sahaja. Bagi sendirian berhad adalah wajib untuk melantik setiausaha syarikat yang berlesen bagi membantu pengurusan syarikat. Dari segi pematuhan undang-undang syarikat adalah wajib untuk mengemukakan penyata tahunan dan penyata kewangan beraudit syarikat ke SSM. Itu adalah tanggungjawab pemilik syarikat dan setiausaha syarikat yang dilantik. Cukai pula dikira berdasarkan keuntungan bersih syarikat dan liability adalah terhad. Maksudnya, pemilik dan syarikat adalah satu entiti yang berbeza. Maksudnya di situ adalah pemiliknya akan terjejas sekiranya syarikat kita orang diisytiharkan bankrupt. Pendaftaran jenis itu adalah sesuai untuk perusahaan kecil sederhana. Contoh, syarikat pembinaan, penghilangan dan sebagainya. Okey, lepas dah tahu perbezaan jenis perniagaan yang boleh didaftarkan, itu adalah asas keperluan dalam mendaftarkan perniagaan kita orang. Yang pertama adalah penting untuk kita orang menyediakan nama perniagaan anda. Yang kedua adalah menyediakan maklumat pemilik, rakan kongsi
lembaga pengarah atau pemegang saham seperti salinan kad pengenalan, alamat tempat tinggal dan nombor telefon terkini. Yang ketiga, nyatakan kadar share pemilik, rakan kongsi atau pemegang saham. Yang keempat, pastikan kita orang mempunyai alamat perniagaan yang sah dan berstatus komersial. Yang terakhir, nyatakan jenis dan aktiviti perniagaan yang hendak dijalankan. Jom kami terangkan kenapa pentingnya kita orang mendaftar perniagaan. Yang pertama, kita orang dapat meningkatkan keyakinan dan kepercayaan pengguna dengan status perniagaan kita orang. Yang kedua, kita dapat meningkatkan kredibiliti syarikat kita orang untuk jangka masa yang panjang. Yang ketiga, jika kita orang menghadapi apa-apa masalah, terutamanya yang berkaitan dengan pihak berkuasa, mudah bagi kita orang untuk selesaikannya kerana syarikat kita orang mudah berdaftar secara sah. Yang terakhir, potensi untuk mendapatkan bantuan kewangan adalah lebih tinggi. Andai kata perniagaan yang didaftarkan kita orang mempunyai potensi untuk lebih berkembang, pemiliknya berpeluang mendapat geran-geran dan bantuan dari kerajaan untuk bangunkan perniagaan kita orang dengan lebih besar. Mun kita orang rasa langkah-langkah tadi rumit untuk diikut, kita orang boleh guna servis setiausaha syarikat seperti Kuserv. Mun mau tahu lebih lanjut mengenai Kuserv, boleh follow Facebook page kami orang, Kuserv, COOSERV. Ibu lupa juga untuk follow Facebook page Tegas Digital Innovation Hub, atau kita orang boleh melayari laman web sidaknya innovatesarawak.com. Okey, diajak dari kami. Bye.